Baik. So soalan tujuan saya memberi soalan tu untuk membuat penilaian lah ya. Sejauh mana pemahaman kamu dengan bab 1 baru ni ya. Jadi kita lihat soalannya. Okey, saya nak pastikan kamu nampak tak soal skrin yang saya share ni? Nampak tak? Hello? Nampak cikgu. Okey, kalau nampak kita bincang satu-satu ya. Baik. Okey, soalan yang pertama. Ya, soalan yang pertama definisi sumber ekonomi ya. Ini adalah soalan yang berkaitan dengan dalam bab 1 ya, di bawah topik definisi sumber ekonomi. Baik. Soalan yang pertama, yang manakah institusi ekonomi yang terlibat dalam liputan analisis ilmu ekonomi bagi model 2 sektor? Okey. Jadi kalau model 2 sektor ni ya, kalau model 2 sektor ini yang terlibat dalam kegiatan ekonomi hanya 2 sahaja unit ekonomi yang terlibat, iaitu isi rumah dan firma sahaja. Okey. 2 sektor, hanya 2 unit ekonomi ini sahaja yang terlibat ya dalam kegiatan ekonomi. Okey. Kita ada 4 unit ekonomi ya. Kena ingat ya, masa kita belajar baru ni, kita ada 4 unit ekonomi, iaitu isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara, ataupun juga kita panggil sektor asing. Okey. So kalau ekonomi 2 sektor yang terlibat hanya 2 unit ekonomi ini sahaja. So soalan ini minta yang manakah institusi ekonomi yang terlibat dalam liputan analisis ilmu ekonomi bagi model 2 sektor ya. Jadi kalau model 2 sektor yang mana? A, institusi kerajaan. Sekejap ya. Okey ya. A, institusi kerajaan, B, institusi keuangan, C, institusi perundangan, D, institusi kesatuan sekerja. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, yang mana satukah yang mempunyai perkaitan sama ada dengan isi rumah ataupun firma. Okey. Jadi soalan ini meminta calon untuk memilih institusi yang terlibat dalam liputan analisis ekonomi bagi model 2 sektor. So yang ada dalam ini adalah sektor firma. Okey, dalam pilihan jawapan A, B, C, D itu yang ada adalah sektor firma, iaitu institusi keuangan. Okey, so jawapannya adalah B. Okay. Kenapa B? Sebab A, kerajaan. C, kerajaan, perundangan. Kesatuan sekerja pun bukan institusi ekonomi ya. Kena ingat. Kesatuan sekerja ni, D ni, kesatuan sekerja ini bukan institusi ekonomi. Sedangkan soalan minta institusi ekonomi. Ya. Jadi, begitu juga dengan C. C pun bukan institusi ekonomi. Ya. Jadi, jawapannya adalah B. Ya. Institusi keuangan ataupun bank dan institusi keuangan lain lah. Ya. Jadi, B sahaja yang terlibat dalam sektor ekonomi 2 sektor. Ya. Okey. So yang ini jawapannya adalah B lah. B. Okey. Soalan nombor 2. Ilmu ekonomi mengkaji tentang tingkah laku manusia, tingkah laku manusia untuk memilih apa? Untuk memilih barang yang terhad bagi mencapai keuntungan maksimum. Salah tu ya. Soalan nombor 2 tu salah kalau A. Ilmu ekonomi
mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber yang terhad. Ini betul, sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas. Okey, tidak terbatas ini maknanya tidak terhad lah. So jawapan dia B lah. Okey. C, bagaimanakah manusia menguruskan sumber ekonomi? Menguruskan sumber ekonomi yang tidak terhad. Ini silapnya di sini. Sumber ekonomi terhad untuk mencapai kepuasan maksimum. Ini pun tidak tepat lah. Memang isi rumah kepuasan dia nak capai kepuasan yang maksimum. Tapi yang ini silap. D, tingkah laku manusia untuk membuat keputusan bagi mengeluarkan barangan yang tidak terhad. Barangan yang tidak terhad pula. So barangan itu terhad untuk menyelesaikan masalah ekonomi. So jawapannya B lah. Ini soalan senang saja. Baik, soalan 3. Mikroekonomi merupakan kajian gelagat manusia dalam mengurus mikro, bukan makro, mikro. Masalah pengangguran ini makro. So tak boleh. Kadar inflasi yang tinggi ini makroekonomi. So tak boleh lah. Defisit belanja wang negara ini juga makroekonomi. So jawapan untuk soalan nombor 3 adalah D lah. Okay. Ketidakcekapan pengeluaran. Okey. Baik, soalan seterusnya, soalan nombor 4 berkaitan dengan sumber ekonomi. Berkaitan dengan sumber ekonomi. Soalan 4, perbezaan utama antara usahawan dengan buruh adalah dari segi apa? Okey. Okey, Cempaka, awak jawab apa soalan ni, Cempaka? Saya jawab B, cikgu. B. Cempaka? Cikgu dengar tak? Dengar. Saya jawab B. B, menanggung risiko. Okey, kita lihat satu persatu ya. Perbezaan utama antara usahawan dengan buruh ialah kemahiran, menanggung risiko, boleh berpindah tempat, kepentingan dalam proses pengeluaran. Betul lah ya. Yang beza utamanya adalah menanggung risiko ya. Sebab apa? Sebab risiko yang ditanggung oleh buruh adalah rendah ataupun risiko yang berbentuk lain berbanding dengan seorang usahawan. Risiko yang ditanggung usahawan, risiko kerugian misalnya. Tetapi buruh dia tidak perlu bimbang berkaitan dengan risiko kerugian ataupun masalah lain sebab bisnes itu adalah dimiliki oleh usahawan. Okey, bisnes itu dimiliki oleh usahawan. Baik, so jawapannya B lah. Buruh pun ada risiko dia, risiko keselamatan dan sebagainya kan. Tapi dia nak perbezaan risiko, perbezaan dari segi risiko. Baik, soalan nombor 5. Kehendak manusia yang tidak terbatas menunjukkan. Yang ini saya nak tanya Anis. Anis, awak jawab apa soalan ni, Anis? Saya jawab C, cikgu. C. Kesemua keinginan manusia tidak dapat dipenuhi dengan sumber yang ada. Okey, kita lihat satu persatu. Kehendak manusia yang tidak terbatas menunjukkan bahawa keinginan manusia untuk memiliki suatu barang adalah tinggi. Cita rasa setiap manusia terhadap sesuatu barang adalah berbeza. Kesemua keinginan manusia tidak dapat dipenuhi dengan sumber yang ada. Cita rasa manusia sentiasa berubah dalam membuat pilihan terhadap sesuatu barang. Ni, kalau kita lihat semua jawapan A, B, C, D ni, semuanya betul. Semuanya betul. Tapi kita kena pilih yang paling tepat dengan kehendak soalan, ialah C lah. Okay? C, kehendak manusia yang tidak terbatas menunjukkan bahawa kesemua keinginan manusia tidak dapat yang dipenuhi oleh sumber dengan yang ada. Okay? Alright. Baik, soalan seterusnya, soalan nombor 6. Masalah asas ekonomi berpunca daripada Teh Yi Hui. Teh Yi Hui? Ya, cikgu. Apa awak jawab soalan ni? A. A ya.
Masalah ekonomi berpunca daripada pengeluaran ekonomi yang tidak cekap. Saya rasa kurang tepat ya, Teh. Kurang tepat. Kerana masalah asas ekonomi berpunca daripada A, pengeluaran ekonomi yang tidak cekap. Okey, kita kena ingat balik. Masalah asas ekonomi itu, ya, apa barang yang hendak dikeluarkan, okay, berapa barang yang hendak dikeluarkan, bagaimana barang itu nak dikeluarkan. Okay, ini masalah, ya, masalah asas. Dan satu lagi, untuk siapa. Okay, untuk siapa. Jadi, kalau kita lihat pada kehendak soalan ini, kehendak masyarakat yang tidak terhad, pengguna masalah asas ekonomi itu sebenarnya keempat-empat masalah ini sebenarnya berpunca daripada B, ya, berpunca daripada B. Okay, iaitu kehendak masyarakat yang tidak terhad. Ini ya sebabkan wujudnya masalah asas ekonomi. Ya. Kena ingat tu ya, punca daripada kehendak pengguna yang tidak terhad. Keinginan masyarakat yang tidak terhad, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, kan. Okay. C pula, penggunaan sumber alam yang tidak optimum. Ya. Pengagihan pendapatan yang tidak adil dalam ekonomi. Okay. Nampak tak? Semua A, B, C, D itu memang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Tetapi masalah asas ekonomi berpunca daripada kehendak masyarakat yang tidak terhad. Okay. So sebab itulah konsep ini kamu kena faham. Ya. Konsep itu kamu kena faham. Kalau tak, kamu tak boleh jawab soalan dengan baik. Okey, soalan nombor 7. Ya, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Apakah faktor yang menyebabkan unit ekonomi membuat pilihan? Unit ekonomi membuat pilihan. Dan sebelum ini kita bincangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah, oleh firma dan kerajaan. Isi rumah buat pilihan sebab apa? Kerajaan buat pilihan untuk apa? Firma buat pilihan untuk apa? Kan? Tapi soalan ini, apakah faktor yang menyebabkan unit ekonomi membuat pilihan? Okey. Lin Jui Ken. Ada tak? Ya, cikgu. Awak pilih apa jawapan? A. A, ya? Kekurangan sumber ekonomi. Kekurangan sumber ekonomi. Apakah faktor yang menyebabkan unit ekonomi perlu buat pilihan? Yalah, ya. Memang jawapannya adalah A, ya. Masyarakat ataupun firma ataupun kerajaan mengalami masalah kekurangan sumber ekonomi. Sebenarnya ilmu ekonomi ini dia hanya berkaitan, dia bermain di sekitar sumber yang terhad, bermain di sekitar sumber yang terhad dengan kehendak manusia yang tidak terhad. Itu saja masalah ekonomi. Ilmu ekonomi dia bermain di sekitar itu saja. So topik-topik yang lain itu hanya untuk mengenal pasti cara untuk mengagihkan sumber yang terhad tadi kepada kehendak-kehendak yang tidak terbatas ini. Banyak ni. Manusia ni memang macam tu, ya. Dia akan sentiasa menginginkan sesuatu yang baru. Ingat. So jawapannya A lah, ya. Kekurangan sumber ekonomi, ya. Kehendak manusia yang terhad, ini salah. Kehendak manusia tidak terhad, ya. C, pengeluaran dilakukan oleh firma. Ya. Apakah faktor yang menyebabkan unit ekonomi buat pilihan? Pengeluaran. Ini macam tidak menjawab soalan. Di semua barang melibatkan kos lepasnya, tidak semua, ya. Ada barang yang tidak melibatkan kos lepas, ya. Kenapa? Macam barang percuma, kan. Barang percuma tiada kos lepas, ya. Macam udara, cahaya matahari, angin, ya. Itu semua tiada kos lepas, ya. Okey, soalan 8. Soalan 8, pemilihan penggunaan input buruh atau input modal dalam pengeluaran. Input modal atau pilihan, ya. Pilihan yang perlu dibuat antara buruh dengan modal. Okay. Ini adalah faktor pengeluaran, ya. Kita dah bincangkan sebelum ini. Faktor-faktor pengeluaran ada 4. Tanah, buruh, modal, usahawan. So soalan ini tanya 2. Buruh dan modal.
Kan? So pemilihan sama ada kita nak pilih buruh ataupun modal dalam proses pengeluaran merujuk pada masalah asas yang mana. Maksudnya nak guna buruh ke ataupun nak guna modal. Modal ini dia fokus kepada penggunaan teknologi, robot dan sebagainya dalam pengeluaran. Itu modal. Buruh itu menggunakan tenaga manusia dalam pengeluaran. Okey. Jadi ia merujuk kepada masalah apa? Merujuk kepada masalah apa? Sharan Kumar ada? Sharan Kumar. Sharan Kumar. Tak ada ya? Okey, Cempaka jangan lupa tanda kehadiran ya Cempaka. Okey, cikgu. Cempaka. Ya, cikgu. Okey. Boleh bertanda kehadiran ya? Sharan Kumar tak ada ke ni? Okey, tak ada lah tu. Ya. Sharvin Dishan. Ya, cikgu. Okey. B. B ya. Untuk apa barang yang hendak dikeluarkan? Salah tu, Sharvin ya. Soalan tu tengok balik saya bagi tahu apa tadi ya. Berkaitan dengan sama ada nak guna buruh, adik. Sama ada nak guna buruh atau nak guna modal, sama ada nak guna tenaga manusia ataupun nak guna teknologi dalam pengeluaran. Ia berkaitan dengan masalah ekonomi yang mana? Cuba sekali lagi cari Sharvin. Sharvin? Ya, cikgu. Cuba sekali, jawapan awak tadi salah. Ini berkaitan dengan kaedah pengeluaran. Kita nak guna apa? Sharvin? C ke, cikgu? C ya. Berapa barang yang hendak dikeluarkan? Berapa tu merujuk kepada kuantiti. Merujuk kepada kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Ni siapa yang tak boleh masuk ni? Timoli. Sharon, cikgu. Sharon? Kenapa tak boleh masuk? Saya tak ni. Yang lain tak ada masalah masuk kan? Okey, C tu pengeluaran C, berapa barang yang dikeluarkan itu berkaitan dengan kuantiti. So sama ada kaedah untuk memilih sama ada menggunakan buruh ataupun menggunakan modal ataupun menggunakan teknologi ni, dia berkaitan dengan bagaimana barang itu hendak dikeluarkan. Itu maksud dia, bagaimana nak gunakan buruh ataupun nak gunakan mesin ataupun nak guna kedua-duanya sekali. Itu berkaitan dengan masalah asas ekonomi ya. Masalah asas ekonomi. Kena ingat balik ya. Apa ni untuk siapa ni, untuk siapa lain ya. Untuk siapa dia berkaitan dengan pasaran. Barang itu dikeluarkan untuk siapa? Okay, barang itu dikeluarkan untuk siapa? Manakala apa barang yang hendak dikeluarkan itu berkaitan dengan jenis barang. Nak keluarkan apa? Berkaitan dengan jenis barang yang hendak dikeluarkan. C itu berkaitan dengan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Berapa nak keluarkan? Okay, manakala bagaimana ini adalah teknik. Okay, teknik
pengeluaran ataupun kaedah. Okey, kaedah pengeluaran. So bagaimana itu berkaitan dengan teknik pengeluaran ataupun kaedah pengeluaran, sama ada nak menggunakan buruh ataupun menggunakan teknologi sahaja ataupun nak gunakan kedua-duanya sekali, campur kan. Okey, soalan nombor 8 ya, soalan nombor 8 dalam gambar rajah di bawah. RS ialah kelok kemungkinan pengeluaran bagi sebuah ekonomi. RS ialah kelok kemungkinan pengeluaran bagi sebuah ekonomi. Baik. So ketidakcekapan penggunaan sumber berlaku pada titik mana? Tidak cekap. Okey, ketidakcekapan penggunaan sumber berlaku pada titik yang mana? Ong Wizwan. Titik mana Ong Wizwan? Ong Wizwan. Ong Wizwan tak datang ya? Ke dia tak ada mic? Ada. Jawapan kamu B ya? Jawapan T ya? Okey, ya, titik T. Iaitu titik di dalam kelok KKP merupakan titik yang tidak cekap. Maksud tidak cekap di sini ialah dia tidak menggunakan sumber ekonomi secara sepenuhnya. Okay? Ini saya dah ulang banyak kali ya dalam kelas-kelas kita yang lepas. Titik dalam kelok adalah titik yang tidak cekap ataupun dipanggil pengangguran. Pengangguran ini maksudnya terdapat faktor pengeluaran yang tidak digunakan atau juga boleh dipanggil sebagai berlaku pembaziran, sumber pada titik T tersebut. Pada titik T tersebut berlaku pembaziran sumber. Okey, titik Z tu apa benda? Titik Z? Titik Z itu adalah titik di mana ekonomi tak boleh capai ya, sebab kekurangan faktor pengeluaran. Ya. Sebabkan kekurangan sumber ekonomi. Ya. Tetapi boleh dicapai sekiranya berlaku pertambahan faktor pengeluaran. Ya. Kalau berlaku pertambahan faktor pengeluaran, titik Z itu boleh dicapai. Okay, sebelum ini kita belajar tentang peralihan kelok kan. Contoh, kalaulah berlaku pertambahan faktor pengeluaran dalam barang pengguna. Kan? Dalam barang pengguna ini berlaku pertambahan faktor pengeluaran. Maka kelok yang baru akan jadi macam ni. Dia akan bertambah dalam barang pengguna saja. Okay? Kalau berlaku pertambahan dalam pengeluaran barang modal sahaja, berlaku dalam pengeluaran barang modal sahaja, maka dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau berlaku pertambahan dalam kedua-dua barang, berlaku pertambahan faktor ataupun peningkatan teknologi dalam pengeluaran kedua-dua barang, dengan kadar yang sama, maka KKP akan beralih dengan sejak selari. Sama jauh. Okay. Tapi kalaulah contoh perkembangan teknologi itu berkembang lebih cepat dalam pengeluaran barang pengguna, okay, berbanding dengan barang modal, kedua-duanya mengalami perkembangan teknologi, tetapi perkembangan dalam barang pengguna lebih cepat. Okay, jadi dia akan jadi macam ni. Satulah lebih kurang. Okay. Awak kena faham tentang KKP ni, kelok kemungkinan pengeluarannya. Baik, soalan seterusnya, soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Baik, soalan nombor 10. Baik, gambar rajah di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran sebuah negara. Sebuah negara. Peralihan kelok kemungkinan dari MN ke ST disebabkan apa? Maknanya KKP ini meningkat.
MN ke ST ni menunjukkan peralihan ke keluar. Peralihan keluar. Maksudnya meningkat. Kan? Meningkat. Jadi apakah pilihan jawapan kamu? Pilihan jawapan yang dibuat oleh Sharon Kumar tak ada lagi ya? Lina? Cikgu. Lina? Apa jawapan awak untuk soalan nombor 10 ni? C, cikgu. Apa jawapan awak? Lina? C, cikgu. C. Okey, peralihan kelok kemungkinan pengeluaran MN ke ST disebabkan oleh C, pertambahan stok modal. A, penurunan cukai. B, awak cari saja A, B, C, D ni. Kita ada dua faktor peralihan kelok kan. Dua sahaja faktor. Yang pertama, pertambahan dalam faktor pengeluaran. Okay. Pertambahan faktor pengeluaran. Yang kedua, peningkatan teknologi. So daripada A, B, C, D ni, yang manakah berkaitan dengan dua perkara ini? Yang pertama, penurunan cukai tiada kaitan. Kan? Peningkatan harga input pun tiada kaitan. Peningkatan kadar harga input tu berkaitan dengan faktor pengeluaran. Tetapi kalau peningkatan harga input, dia akan menyebabkan beralih ke kiri. KKP akan berkurang. Kan? C, pertambahan stok modal. Yang ini boleh diterima lah. Yang ini adalah jawapan dia C. Pertambahan stok modal. Ia berkaitan modal kan. Modal ini berkaitan dengan pertambahan faktor-faktor pengeluaran. Di peningkatan kadar pengangguran. Iaitu akan menyebabkan faktor pengeluaran menurun. Berkaitan dengan faktor pengeluaran, tapi dia berkaitan dengan, dia akan menyebabkan kelok beralih ke kiri untuk D itu ya. Okey, soalan 11. Soalan 11. Baik, sebelum itu ada soalan tak nak tanya? Tanya dengan mic jangan komen. Jangan message saya tak dapat. Message saya nak kena buka Zoom pula. Ada soalan nak tanya tak kelas? Halo? Tak ada ha? Faham ya? Baik, soalan nombor 11. Gambar rajah menunjukkan KKP bagi sebuah ekonomi. Yang ini KKP-nya berbentuk malar, iaitu garis lurus. Garis lurus. Okey, peralihan KKP 1 ke KKP 2 disebabkan oleh apa? Nampak? KKP 1 ke KKP 2. Maknanya barang Y ini berlaku peningkatan. Tapi barang X tidak. So apa? Penurunan tingkat harga barang Y. Dia peralihan ini, dia ada kaitan dengan dua ni juga. Tapi dia berlaku dalam satu barang sahaja. Macam rajah ini, rajah atas ni, yang ini, rajah ini, dia beralih ke dua-dua barang. Dan secara selari pula tu. Tapi yang ini beralih untuk satu barang saja. Maksudnya dua faktor tadi hanya berlaku dalam pengeluaran barang Y sahaja. So apakah faktor dia? Soziyi. Apa jawapan awak? Saya pilih B. B. Okey, B, peningkatan daya pengeluaran barang Y. Kita cek tengoklah soalan ni. Jawapannya B, peningkatan daya pengeluaran barang Y. A, penurunan tingkat harga barang Y. A itu salah lah A ni salah. Ini bukan kelok permintaan C, peningkatan tingkat pendapatan barang Y. Pendapatan pula kan. Ini tak ada kaitan dengan faktor pengeluaran kan. Tiada kaitan dengan faktor pengeluaran. D, peningkatan anugerah sumber alam dalam ekonomi. Okey, yang ini betul.
Peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi. Tetapi dia tak fokus barang yang mana. Sebab dalam soalan ini hanya berlaku dalam barang Y. So jawapannya ialah B. Ya. Betul lah tu ya. Peningkatan daya pengeluaran barang Y. Daya pengeluaran ini dia berkaitan dengan sama ada teknologi, kan, teknologi yang canggih atau buruh yang semakin mahir, kan. Ya. Daya pengeluaran, daya. Okey, soalan nombor 12 ya. Soalan nombor 12, gambar rajah di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran bagi makanan dan pakaian. Ya, makanan dan pakaian. Okey, makanan dan pakaian ini ya, pergerakan titik dari R ke S, ya, R ke S menimbulkan kos lepas. Mewujudkan kos lepas sebanyak yang mana? Sebanyak yang mana? Ya. Atik. Apa jawapan kamu, Atik? Jangan tembak ya. Tembak nanti saya tembak awak balik. Atik tak ada Ada cikgu. Apa jawapan kamu, Atik? Soalan 12 kan, cikgu? Ya. Saya jawab D, cikgu. Jawab apa? B? D. Donkey. Okey, makanan sebanyak Y2, Y1. Kos lepas ialah sebanyak makanan sebanyak Y2, Y1. Wah, okey. Jawapannya tepat sekali lah ya. Jawapannya tepat sekali. Jawapannya D. Ya, sebab apa? Peralihan titik R ke S ini. Peralihan titik R ke S ini menunjukkan berlaku peningkatan pakaian daripada X ke X2. Okey. Jadi untuk meningkatkan pakaian, peningkatan pakaian daripada X1 ke X2 boleh dilakukan hanya dengan mengurangkan pengeluaran makanan daripada Y2 ke Y1. Ya. So jawapannya tepat sekali lah. Jawapannya. Soalan 13. Ya, soalan 13. Ya, gambar rajah menunjukkan KKP bagi sebuah ekonomi. Ya, okey. Bagi sebuah ekonomi, peningkatan pengeluaran gandum sebanyak 100 juta tan metrik disebabkan oleh apa? Gandum 100 juta tan disebabkan oleh apa? Wong Wishan. Wong Wishan? Tak ada? Ya, cikgu. Ada? Ada. Okey, jawapan apa? Kuat sikit cakap tu. Saya pilih C. C, peningkatan teknologi pengeluaran bagi gandum. Wow. Memang tepat sekali jawapan awak. Jawapan nombor 13 ialah C ya. Hanya peningkatan teknologi ataupun pertambahan faktor pengeluaran berlaku dalam pengeluaran gandum sahaja ya. Kita lihat di sini KKP meningkat dalam pengeluaran gandum sahaja ya. Dalam pengeluaran beras kekal di situ kan. So jawapannya ialah C ya, peningkatan teknologi pengeluaran bagi gandum. Penurunan tingkat harga gandum itu salah. Peningkatan tingkat pendapatan isi rumah pun salah. Tak ada kaitan ini ya. Ini tak ada kaitan dengan faktor pengeluaran ataupun teknologi ya. Kena ingat balik. Peralihan KKP ya keluar ataupun ke dalam hanya disebabkan dua faktor, iaitu pertambahan sumber ekonomi atau peningkatan teknologi sahaja. A dan B ni tak ada kaitan dengan teknologi ataupun faktor pengeluaran ya. D, peningkatan sumber pengeluaran dalam ekonomi. Ini pun sama. Dia sama, jawapan betul, tetapi dia tak fokus sama ada barang tak fokus kepada barang yang mana. Sedangkan rajah itu fokus pada satu soalan ya. Satu soalan, satu barang ya. Satu barang. Baik, soalan 14. Soalan nombor 14.
Peralihan kombinasi pengeluaran barang X dan barang Y di sepanjang KKP. Peralihan kombinasi pengeluaran barang X dan barang Y di sepanjang KKP menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Mas Andriati. Saya pilih A. Apabila menambah pengeluaran barang X, maka pengeluaran barang Y yang perlu dikurangkan. B, apabila penambahan pengeluaran barang X, maka pengeluaran barang Y tidak berubah. Ini hanya berlaku di dalam KKP. Di sepanjang kelok tak akan berlaku. Okay. C, kedua-dua pengeluaran barang X dan barang Y tidak boleh ditambah secara serentak. Salah, sebab boleh ditambah tetapi tidak boleh secara serentak. Tak boleh secara serentak. Kalau nak tambah barang X, perlu kurangkan barang Y. Nak tambah barang Y, perlu kurangkan barang X. Dan itu hanya berlaku di sepanjang kelok sahaja. Okay? Itu hanya berlaku di sepanjang kelok saja. Kalau di luar kelok lain, di dalam kelok lain pula cerita dia. Okay? Di kedua-dua pengeluaran barang X dan barang Y boleh ditambah secara serentak. Boleh ditambah. Memang boleh ditambah. Tetapi secara serentak tu tak boleh. Secara serentak tu tak boleh. Beza dia dengan C tu tidak boleh ditambah. Boleh juga. Yang ni boleh ditambah. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Tetapi masalahnya serentak ni yang salah. Okay. So jawapannya ialah memang A lah. Okay. Apabila penambah pengeluaran barang X, maka pengeluaran barang Y perlu dikurangkan. Baik. Soalan nombor 15. Okey, soalan nombor 15. Parvinda. Parvinda ni. Lama tak pernah dengar suara Parvinda. Apa pilihan jawapan kamu, Parvinda? Cikgu. Ya. Saya jawab A. Awak pilih jawapan A. Parvinda? Ya, cikgu. Awak pilih jawapan apa? Parvinda? Awak pilih jawapan apa? Cikgu A. A ya? Ya. Kecekapan dalam konteks kelok KKP menunjukkan wujud lebihan sumber ekonomi. Ini awak tak faham ni Parvinda. Awak tembak ni. Salah Parvinda. Salah. Jawapan apa? Cuba fikir balik. Kecekapan. Di sini dia cakap kecekapan. Kan? A tu kalau berlaku lebihan sumber, maknanya tak cekap lah. Kan? Lebihan sumber ni maksudnya terdapat sumber yang tidak digunakan. Kan? Maknanya tak cekap lah kat situ. So apa jawapan dia yang sesuai? Parvinda? Cikgu B. B. Tiada pembaziran sumber berlaku. Faham pun kan? Tiada pembaziran sumber. So cekap-cekap ini maksudnya sumber yang ada tu kita guna secara maksimum. Tiada pembaziran. Itu maksud kecekapan. Tiada pembaziran sumber berlaku. Okay. Hello? Okay, tiada berlaku pembaziran sumber. C, penghasilan output yang minimum. Minimum pula. Kita nak output yang maksimum. Penggunaan input yang maksimum. Penggunaan input yang maksimum. Kita fokus kepada sumber ekonomi. Faktor pengeluaran input ni bahan mentah. Input tu bahan mentah. Contohnya bahan mentah bagi goreng pisang ialah pisang dan tepung. Itu bukan sumber ekonomi, itu adalah bahan mentah input tu. So jawapannya adalah B lah. Okey, jawapannya adalah B.
Okey, so soalan yang seterusnya ya, sistem ekonomi pula ya, sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi, dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Awak dah baca lah hari pagi ya. Awak dah baca belum saya suruh baca ni ya. Topik ni pun penting juga tau ya. Jangan awak pandang mudah ya. Nanti 2-3 seminggu 2 lagi awak akan ada exam tau ya. Ada exam. So tolong fokuslah dengan keadaan sekarang ni, tolong fokus, tolong jujur sikit dalam belajar ya. Jangan awak nak tidak jujur pula dalam belajar ni. Kalau awak tak jujur macam mana ilmu nak datang kan? Macam itulah keadaan dia. Okey, untuk Shi Weizin, soalan nombor 1 bagi topik yang baru ini. Apa jawapan kamu? Shi Weizin tak ada Ada cikgu. Ada. Apa jawapan kamu? B. Donkey. Saya B. B, boy ya. Okey, B. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, yang manakah menyelesaikan masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan? Okey. Bagaimana dalam pasaran bebas, kamu pilih jawapan boy. Mengeluarkan barang dengan kos pengeluaran yang minimum. Mengeluarkan barang dengan kos yang paling minimum. Mengeluarkan barang dengan kos yang paling minimum ya. Jawapan A, kita lihat A pula. Mengeluarkan barang berdasarkan kehendak pengguna. Itu berkaitan dengan apa? Masalah apa? A. Masalah ekonomi, masalah asas ekonomi juga tu ya, A tu, tapi bukan bagaimana. Masalah A itu masalah juga tapi bukan masalah bagaimana. Tapi A itu masalah apa? Masalah masalah apa barang yang hendak dikeluarkan ya. A ini ialah apa barang yang hendak dikeluarkan. Pengguna pilih barang A, maka mereka akan keluarkan barang A lah. B, mengeluarkan barang dengan kos pengeluaran yang minimum. Okey, yang ini barulah fokus kepada bagaimana cara barang itu dikeluarkan. Mestilah akan pilih cara yang dapat meminimumkan kos kan. Kalau guna buruh lebih jimat berbanding guna teknologi, maka firma akan memilih untuk menggunakan teknologi. Buruh lah, menggunakan buruh. Mana kaedah yang paling cekap? So betul lah jawapan kamu boy ya. C, mengeluarkan barang berasaskan faktor pengeluaran yang terhad. Mengeluarkan barang berasaskan faktor pengeluaran yang terhad. D, mengeluarkan barang mengikut faktor pengeluaran yang mudah didapati kan. Ini berkaitan dengan bagaimana tidak ada kena-mengena yang ini. Mengeluarkan barang berasaskan faktor pengeluaran ini tidak ada kaitan dengan masalah ekonomi. Masalah asas ekonomi kita ada 4 tadi. Apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa kan. Baik, soalan nombor 2. Yang manakah pernyataan yang tidak menerangkan sistem ekonomi campuran? Tidak menerangkan sistem ekonomi campuran. Yang mana? Nur Izni Iwana. Saya jawab C, cikgu. Awak jawab apa? C. C. Yang mana pernyataan tidak benar, tidak menerangkan sistem ekonomi campuran. Tidak menerangkan sistem ekonomi campuran. Agihan pendapatan lebih setara. Awak jawab C kan. Individu mempunyai kebebasan untuk melakukan aktiviti ekonomi. Kenapa awak jawab C ni? Sebab yang C tu kapitalis.
C itu kapitalis? Sistem ekonomi Individu. kapitalis. Ya, betul. Tepat sekali. Ya. C itu adalah kapitalis. Ya. Tetapi, kan, awak kena tengok. Sini dia cakap tidak. Maksudnya, bukan campuran. So, kapitalis pun boleh jadi betul lah. Kan? Dia tulis kat situ, dia tulis kat situ, sistem ekonomi bukan campuran. Sistem ekonomi bukan campuran. So jawapannya kamu cakap C. Ya. Jadi jawapannya betul lah. C kan. Agihan pendapatan lebih setara. Itu tujuan campuran tu ya. Itu tujuan campur tangan kerajaan. Campuran ni ya adalah campuran itu adalah ada kerajaan campur tangan. Okey. Ada kerajaan campur tangan dalam sistem ekonomi. Ya, sebab dalam kapitalis itu banyak berlaku keadaan yang sangat tidak setara. Tidak adil. Kan? So kerajaan perlu campur tangan. Ya. So A ini memang wujud dalam campuran. B, ketidakstabilan ekonomi lebih terkawal. Dalam kapitalis, ketidakstabilan ekonomi sangat ketara. Ya. Dalam kapitalis, ketidakstabilan ekonomi sangat ketara. Sebab pasaran yang menentukan tingkat harga dan sebagainya. So, ketidakstabilan tu sangat ketara. Naik turun ya. So, bila adanya kerajaan, maka ketidakstabilan ini dapat dikawal. C, individu mempunyai kebebasan untuk melakukan aktiviti ekonomi. Tidak bebas sangat. Tidak bebas sangat. Sebab perlu mengikut peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan kerajaan. Kan? Kalau kamu bebas, kan, bebas buang sisa toksik dalam sungai, menyebabkan pencemaran udara, pencemaran bunyi. Kan? Itu susah kalau tanpa campur tangan kerajaan. So kerajaan akan mengenakan undang-undang tertentu supaya masalah-masalah yang seperti tadi tidak berlaku. Okay? Di pengeluaran barang awam dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Ini berlaku dalam sistem campuran. Ya. Cuma yang tiada dalam sistem campuran C. Okay? Ini memang tidak menerangkan ya, sistem ekonomi campuran. Okey, soalan nombor 26 ya, soalan nombor 26. Sistem ekonomi berbeza berasaskan ciri yang berikut. Sistem ekonomi berbeza berasaskan ciri yang berikut. Kuang Sok Yi, apa jawapan kamu? Donkey. Donkey, keputusan peruntukan sumber. Sistem ekonomi berbeza berasaskan ciri yang berikut kecuali. Okey, sistem ekonomi pasaran bebas, sosialis, campuran, sistem ekonomi Islam, dia berbeza dengan ada beberapa ciri yang membezakan. Tetapi apa yang tidak membezakan? Okey, yang pertama jenis barang, ya. Yang ke-B, pemilihan sumber. C, keputusan agihan barang. D, keputusan peruntukan sumber. Awak pilih jawapan apa tadi? Donkey ya? Betul. Saya pilih donkey. Oh, pilih donkey. Okey, betul ya. Jawapannya memang donkey. Iaitu perbezaan sistem ekonomi yang menyelesaikan masalah asas ekonomi iaitu jenis barang, okey, pemilikan sumber, ya, keputusan agihan barang dan siapa yang tetapi dia nak kecuali, ya, kecuali. Maksudnya di sini setiap ekonomi menghadapi masalah asas ekonomi yang sama. Okey, jenis barang, masalah apa? Apa barang yang hendak dikeluarkan. Kan, pemilikan sumber, pun sama. Bagaimana? Putusan agihan barang ini untuk siapa? Okay, untuk siapa? Pemilikan sumber ini bagaimana?
bagaimana. Keputusan peruntukan sumber ni saja yang bukan perbezaan, yang bukan perbezaan. Keputusan peruntukan sumber itu sendiri. Okey. Baik. Okey, so habis soalannya. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak kelas nak tanya? So kita ada sebanyak Ada berapa? cikgu. Tak ada Soalan kita ada 18 semua soalan. Nah, awak betul berapa? Tolong letakkan dalam list tu per 18 ya. Per 18. Dan kalau ada soalan boleh tanya sekarang, dan cepaka jangan lupa tanda kehadiran ya. Okey, ada soalan tak nak tanya? Hello. Ya, ada cikgu. Tak ada. Awak ni tak ada je. Tapi bila bagi soalan tak boleh jawab. Salah pun tu. Cara kamu bagi jawapan, saya boleh tengok kamu faham tak soalan ni? Kamu faham tak? Cara kamu bagi jawapan. Kalau jawapan kamu tu tak ada kena-mengena langsung, kamu langsung tak faham ni. Dan kalau jawapan kamu tu hampir-hampir kena, maknanya kamu memang faham dan cuma kamu buat kesilapan saja. Itu saja beza. Sebab itulah kalau nak tak faham, boleh tanya sekarang lah. Ya. Ataupun boleh tanya kemudian di dalam grup Telegram kita. Okey? So, hari ini kita kalau macam tu kita hari ni kita ada 17 orang, maknanya 2 orang lah tak datang ya. 2 orang tak datang. So tak ada soalan nak tanya ya. So kalau tak ada soalan, mungkin saya akan bagi soalan lagi lah ya pada awak supaya awak lebih faham. Ya, sebab apa ya? Sebab topik-topik awal ni sangat penting. Sangat penting. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh jawab bab 2, bab 3, bab 4. Memang kamu langsung takkan faham. Ya. Ini adalah asas. Bab 1 ini adalah asas-asas pemahaman dalam mempelajari ilmu ekonomi. Ya. Okay, so kalau tak ada kelas, itu sajalah untuk hari ini. So yang rekod tu tolong hantar kepada saya. Ya. Kalau tak ada salah, itu sajalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.